Ustaz. Ulay. Bang, balik TV baru kita. Digital TV-nya bagus kualiti gambarnya. Dan juga audio suaranya nyaman, jelas didengar. Dapat tak kata ni, melihat semua channel di RTV. RTV 1, RTV 2, RTV 3, RTV 4, RTV 5, dan Info Channel. Wow, siap jua. Selain daripada itu, penonton-penonton dapat juga menerima rangkaian nasional, rangkaian pilihan, rangkaian pelangi, rangkaian harmoni, dan rangkaian Nur Islam. Melangkah ke era digital bersama RTV. Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya." Hadis riwayat At-Tabarani. Mengenai anak-anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Surah Al-Baqarah ayat 220. Rasulullah SAW juga bersabda yang mafhumnya, "Sesiapa yang menanggung makan minum seorang anak yatim muslim sehingga cukup keperluannya, maka wajib baginya syurga." Hadis riwayat At-Tabarani. Bis kita boleh membuat sumbangan derma dengan menaip SMS berikut dan menghantarnya kepada 38111. Janganlah semua isu hanya dibincang dan dibahas tanpa adanya susulan pelaksanaan. Kita juga perlu melihat apa yang sudah dicapai. Jika belum, bermakna kita masih memerlukan tindakan pembaikan. Pendek kata, apa jua perancangan dan inisiatif adalah perlu untuk mengambil pendekatan delivery atau delivery approach untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syafal Bakrin Haji Suhaili bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Festival Kyudang 2016 merupakan platform untuk memantapkan aktiviti lawatan berkonsepkan ekopelancongan yang mendaring dan berdaya tahan di daerah Tutong. Orang ramai disaran agar sentiasa mengambil dan mengetahui langkah keselamatan apabila melakukan aktiviti di kawasan pantai. Hari Polis disambut pada setiap 1 Januari dan tahun ini merupakan sambutannya yang ke-96. Lewat petang kemarin, pasukan polis Diraja Brunei mengadakan majlis doa kesyukuran di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong.
Hadir Dato' Peruka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam Pesuruh Jaya Polis. Majlis bermula dengan sembahyang Fardhu Maghrib dan solat sunat hajat berjemaah. Pasukan polis Diraja Brunei ditubuhkan pada tahun 1921. Pada tahun 1996, ia meraihkan Jubli Intan penubuhannya. Festival Kiudang 2016 diadakan sebagai salah satu strategi mempromosikan industri pelancongan Kampung Kiudang di samping sebagai platform untuk memantapkan aktiviti lawatan berkonsepkan ekopelancongan berasaskan komuniti yang menarik dan berdaya tahan di daerah Tutong. Selain itu, ia juga dapat memberikan keceriaan kepada masyarakat kampung serta mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan. Pelancarannya diadakan pagi tadi di kawasan Gerai Muafakat Kampung Kiudang, Tutong. Hadir Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Festival Kiudang 2016, anjuran Majlis Perundingan Kampung Kiudang dengan kerjasama Badan Penyelaras dan Promosi Pelancongan Daerah Tutong dan Citinion Brunei. Festival dimeriahkan lagi dengan perarakan barisan lalu dari penduduk kampung, Kelab Benza Brunei yang mempamerkan koleksi-koleksi kenderaan, sukarelawan daerah Tutong dan ahli kejiranan kampung. Sementara itu, lebih 30 peta jualan dan 25 cabaran dan permainan sukan ria keluarga juga disediakan. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian hadiah bagi kejohanan Futsal Festival Kiudang disampaikan oleh pegawai daerah Tutong. Menariknya, sepanjang festival ini menawarkan pakej lawatan kampung kultur kepada orang ramai untuk mengetahui tempat-tempat menarik dan aktiviti perekonomian para masyarakat kampung. Menerusi acara-acara ini dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan para pengunjung dan masyarakat amnya. Festival ini juga dapat membantu merangsang perekonomian penduduk setempat, terutama memberi peluang kepada peniaga-peniaga tempatan dari daerah dan kampung tersebut dalam memperluaskan perusahaan pengusaha kecil dan sederhana melalui jualan-jualan bazar yang disediakan. Kampung Kiudang secara langsungnya ia memberi input especially kepada para peniaga yang muda. Dan pada masa yang sama juga kami boleh mengeksplorkan lagi kami punya bisnes. Actually kami start daripada IG, Facebook, dan dengan adanya festival kampung macam ini kami boleh expand lagi bisnes kami untuk para belia lebih proaktif dan inovatif. Jadi salah satu usahanya dengan mengikuti festival jualan yang jarang sekali diadakan seperti di Tutong. Festival ini adalah sangat menarik, lagipun baru pertama kali diadakan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang orang baru dikenali yang ada dibuat oleh penduduk-penduduk di kampung ini yang dapat dilihat ataupun dirasakan sama oleh penduduk-penduduk lain. Ada perpaduan memasak, jadi dari sana saya nampak ada sedikit perbezaan cara masakan daripada apa yang selalu macam di kampung kami ada kan. And then ada kegiatan-kegiatan tradisi seperti ada guling tangan tadi, dan juga secara pemakaian ada sekumpulan kebudayaan dari kampung ini. Dengan adanya festival ini eko pelancongan akan dapat orang disebar-sebarkan oleh kepada kampung-kampung lain ataupun daerah-daerah lain untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apa yang terdapat di kampung ini. Program ini memang kita ni masyarakat itu macam menyokong, terutama tadi peserta menyokong para peniaga, iaitu sepadukan masyarakat, dan dalam masa yang sama kita ni menunjukkan kepada orang luar juga ataupun kepada masyarakat itu sendiri bahawa kalau ada kerjasama, macam kami kan dari Kampung Lemunen dan tim tadi ada daripada bandar, jadi diorang pun dia ada soal, artinya program macam ni adalah perlu bagi kita ni mengeratkan silaturahim sesama masyarakat, terutama daerah Tutong.
Penglibatan masyarakat kampung dari setiap lapisan peringkat memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan, kesefahaman dan kesepakatan demi membentuk sebuah masyarakat kampung yang harmoni. Ini jelas melalui Festival Kudang 2016 boleh dijadikan platform dalam membantu merangsang perekonomian masyarakat kampung di samping menjana pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan sekaligus mengetengahkan produk jualan mereka melalui pendedahan perniagaan yang baru diterokai. Awang Syamsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein, pegawai daerah Tutong, ketika ditemubual oleh pewarta RTB masa pelancaran Festival Kudang 2016 pagi tadi, begitu kagum melihat penglibatan masyarakat yang bersatu padu dalam menjayakan satu-satu aktiviti di peringkat mukim dan kampung di daerah berkenaan. Penglibatan masyarakat di daerah Tutong khususnya sangat-sangat membanggakan. Misalnya pada masa ini hari ini satu festival namanya Kudang Festival 2016. To me it's a macam successful story that people the masyarakat dari orang dewasa, belia dan kanak-kanak ikut serta dalam acara ini. For example macam mana saya tadi persediaan awal like pembersihan kawasan-kawasan tertentu, mengindahkan tempat-tempat tani dengan landscape berhapa dan juga on penyertaan tadi menyeluruh je penyertaan itu dewasa, belia dan kanak-kanak berbaris bersama. Macam dorang sense of belonging dorang tu ada lah. Nampakkan dorang tu belongs to this part of kampung ni, pemukiman ni, and then dorang berbaris menunjukkan apa namanya ni, macam-macam dorang tunjukkan dari segi pakaian dorang, pakaian tradisi, dan itulah at the same time orang yang peserta-peserta yang ikut sama dengan ni dalam festival Kudang ni apa namanya ni, ikut serta dalam jualan ni is good for our country, our economy, and our especially the youth orang belia, dan dorang ni sungguh cukup bersemangat untuk berjual-jualan ni, and hopefully this kind of activities ni dicontohi oleh kampung atau MPK lain di daerah Tutong maupun di daerah lain supaya tani sama-sama bergerak, sama-sama menjana ekonomi negara tani ini ke tahap yang lebih membanggakan dan positive way lah. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah banyak memudah cara perniagaan di negara ini. Pendapat ini rata-rata dijelaskan oleh rakyat dan penduduk di negara ini. Laporannya selepas ini. Dalam usaha mempelbagaikan ekonomi negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah sempena Tahun Baru Masih 2017, beberapa program dan inisiatif telah dirancang dan dilaksanakan bagi membantu golongan peniaga dan pengusaha tempatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Rakyat dan penduduk menyanjung tinggi titah baginda itu bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan baginda telah banyak memudah cara perniagaan di negara ini. Saja melalui bantuan DE Enterprise, banyak bantu golongan usahawan lah dari segi marketing, apa barang-barang yang bagus dijual dan juga macam-macam lah yang boleh menyupport ni. Kerajaan memang banyaklah membantu rakyat-rakyat tempatan ni. Kebanyakan anak muda kita ni pun terdapat banyak macam bakat untuk bisnes kan. Gangnya diorang dia tahu how to start lah. Macam they start to, diorang mula tu untuk secara kecil-kecilan, tapi kadang-kadang ada yang berekspektan untuk mendapat untuk yang besar. Tapi sebenarnya untuk startingkan bisnes kita ni, kalau kita yakin lah. Kepada usahawan-usahawan yang ingin mengambil peluang, so boleh masuk ke Darussalam Enterprise. Jadi for me, ia adalah satu platform lah. Jadi ia akan lebih melajukan lagi urusan petani. Macam yang baru-baru ni juga pengurusan dari segi logistik macam pelesenan. Kalau dulu ia akan mengambil masa 6 bulan, setahun, ada yang sampai 2 tahun. Tapi now alhamdulillah. Hari ini apply, hari ini juga approve.
dengan adanya bantuan daripada kerajaan, di sini telah memberi peluang kepada peniaga-peniaga di negara Brunei Darussalam untuk berjual. Contohnya, setiap minggu langsung di negara Brunei Darussalam itu Bandar Kuchiriah. Di sana memberi peluang kepada peniaga-peniaga untuk meniaga ataupun mempromosikan barang-barang bis kita. Bukan saja daripada peniaga-peniaga sendirian, tetapi malahan daripada produk satu K, satu P pun ada ikut serta. Dan juga saya lihat di sini juga bukan saya di daerah negara Brunei Darussalam, malahan di daerah Tutong juga, apa yang saya lihat adanya setiap bulan, hujung bulan, adanya foodcon. Sempena awal tahun 2017 ini, 10 orang anak damir dilahirkan sehingga pukul 4 petang tadi. Semua anak damir berkenaan dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengaraan Anak Soleha di daerah Brunei dan Muara. Anak damir pertama dilahirkan pada pukul 12.19 pagi. 5 dari anak damir berkenaan adalah anak damir perempuan. Tiada kelahiran dicatatkan di daerah-daerah Blain, Tutong dan Temburong. Sesi persekolahan di seluruh negara bagi tahun ini akan bermula Selasa ini. Beritanya dimuatkan seketika nanti. Teruskan bersama Berita Nasional. There's no replacing the good feelings of talking to your loved ones. Stay closer with DST Roaming. DST, the future now. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your pizza. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Would love if you had free regular services. Free car wash, tire and battery. I'd like to buy the latest car models. Can I get free road tax and insurance? Need to pay less for my car. The best way is to pay via online, or do you have a mobile app maybe? Is there any better deal that I can pay according to the usage of the car? It gonna be better. Oh, better. Seratus peratus dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Kunjungilah kedai-kedai dan sertai Pouka Bonanza hari ini. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your pizza. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Once upon a time lived a girl with long golden hair who loves chatting online. One day, one of her online friends wanted to meet, so she gave him an address. When he arrived, she let her hair out of the window for him to climb up the tower, only to realize he's not a Prince Charming, he was a big, bad wolf.
Way of Beberapa kesalahan direkodkan semasa operasi sepadu agensi penguatkuasa diketuai oleh Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei di pos-pos kawalan Kuala Lurah dan Sungai Tujuh semalam. Operasi sepadu melibatkan Jabatan Pengangkutan Daran, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Biro Kawalan Narkotik, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI dan Jabatan Kastam dan Excise Diraja. Antara kesalahan yang dicatatkan ialah 2 kesalahan kompaun dan cukai jalan mansur serta 2 amaran polis dikeluarkan atas kesalahan tayar nampak benang dan plat lesen tidak mengikut peraturan. Semasa operasi 2 individu turut ditahan atas beberapa kesalahan. Bagi memastikan keselamatan orang ramai sentiasa terjaga semasa beriadah atau berenang di kawasan-kawasan pantai di negara ini, beberapa langkah keselamatan dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan dan bukan kerajaan seperti meletakkan papan-papan tanda amaran bahaya berenang dan langkah-langkah yang perlu dibuat ketika beriadah dan berenang. Pegawai Bomba Dayang Andi Karmilawati binti Haji Abdul Karim, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelaman, ketika ditemu bual RTB menyarankan beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum melakukan aktiviti di kawasan pantai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan bagi mengelak bahaya atau kemalangan jiwa berlaku. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin menyarankan kepada orang ramai, terutama sekali semasa musim cuti ini mahupun pada bila-bila masa, agar senantiasa mengetahui keselamatan apabila melakukan aktiviti di pantai. Seperti, jangan berenang jika dalam keadaan ragu ataupun merasa kurang sihat, jangan berenang bersendirian, jangan membiarkan anak-anak AUDA berenang tanpa diawasi. Jangan berenang ketika keadaan cuaca buruk atau berombak dan arus kuat. Sentiasa mengetahui keadaan cuaca dari masa ke semasa untuk keselamatan AUDA. Jangan berenang terlalu jauh dari pantai dan tahu had kemampuan AUDA. Jika bertindak untuk menyelamatkan mangsa, pastikan AUDA mempunyai lifebuoy atau memakai life jacket. Orang ramai masih dialulukan menghulur sumbangan bagi tabung amal mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi dan Lorong Dalam. Sumbangan boleh dihulurkan melalui SMS Brunei Prihatin sehingga 31 Januari ini. Beramalah dengan menyumbang ke tabung amal mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi A dan Kampung Lorong Dalam bermula 17 Disember 2016 hingga 31 Januari 2017. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip PANTU diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung amal mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi A dan Kampung Lorong Dalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA akan mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2016 telah berlalu. Pelbagai acara dan aktiviti menarik berlaku sepanjang tahun itu. Antaranya, apabila buat pertama kali, negara memperkenalkan program Bandarku Ceria Hari Tanpa Kereta setiap Ahad di kawasan ibu kota. Kita bawakan laporannya bersama pewarta kami, Liana Suhaimi. Bandarku Ceria Hari Tanpa Kereta mula diperkenalkan pada 2 Oktober 2016 dengan hasrat untuk menjadikan Bandar Seri Berkawan sebuah urban park yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti pengukuhan institusi kekeluargaan, membuka peluang kepada peniaga kecil-kecilan dan menggalakkan cara hidup sihat. Beberapa jalan raya di kawasan Bandar Seri Berkawan
juga ditutup bermula pukul 6 hingga 10 pagi bagi memudahkan orang ramai menggunakan ruang yang ada bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berbentuk riadah, kebudayaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan, di samping menjaga keselamatan para penunggang basikal khasnya. Program yang sering mendapat sambutan orang ramai ini juga mementingkan aspek kebersihan agar setiap pengunjung dan penjajah sama-sama dapat menikmati Bandarku Ceria serta Bandarku Bersih. Dalam tinjauan kru RTV pada tahun baru 2017 di Bandarku Ceria, orang ramai tidak melepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan kawasan ibu kota ini. Begitu juga dengan para penjajah. Mereka mengadakan aktiviti rutin setiap hujung minggu dengan jualan seperti makanan, minuman dan barang perhiasan rumah. Menariknya pada Bandarku Ceria kali ini, terdapat penjualan produk mencuci rantai basikal yang diselajurkan dengan perkhidmatan mencuci yang disediakan oleh pengusaha online tempatan Awang Yahya bin Haji Yaakob dari Kampung Serasa. Ini kirakan baru pertama kali aku berjual di sini ni sebenarnya. Itulah pasal sebenarnya ini betulnya berjual online. Tapi since satu macam ramai yang ni kan terlalu jauh lah mengambil barang ni. So itulah aku plan membuat jualan di sinilah kirakan. Then setiap pembelian aku bagi free servis, kira perkenalan lah, akan dibuat minggu-minggu lah servis menyuci basikal di bandara ni. Untuk meriahkan lagi Bandarku Ceria ni. Satu servis yang unik lah. Kira membersihkan basikal. Orang lepas main harus bersihkan. This is lah yang the first time lah mencuba bersihkan macam mana ni. Kan satu kemudahan bagi para penunggang basikal. Ini satu, samping dibersihkan, penunggangnya boleh melihat-lihat kawasan sini, boleh minum, makan, sementara itulah. Sampai itu juga mensupport peniaga-peniaga tempatan lah. Uniknya lagi, terdapat sebuah beca yang dibawa oleh seorang warga emas berasal dari Kampung Mentiri yang baru pertama kali di Bandarku Ceria. Ini baru dalam 5 bulan lah baru dibuat ni. Sendiri. Ini dia ni daripada kawan daripada Pinang. Dia anulah buat idea. Mana-mana barang yang terbuang ni macam ni akan buang. Jadi kita ni boleh tadi buatkan bentuk buat bicara kah ni untuk persendirian pun kalau ada orang kan ikut di bawah juga kan patut kita pernah dites dong. Sektor pengangkutan, perhubungan dan info telekomunikasi ICT merupakan salah satu asas kepada pembangunan ekonomi dan negara untuk terus maju. Tahun 2016 menyaksikan banyak kemajuan telah dicapai dalam sektor berkenaan bagi menghasilkan perkhidmatan yang setanding dengan kualiti perkhidmatan di negara-negara maju. Ikuti laporannya bersama pewarta RTV Mazia Jini mengenai beberapa perkembangan sektor perhubungan tahun 2016. Kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan dan kemudahan orang ramai dan akan terus memperbaiki sistem pengangkutan sehingga ianya teratur dan mampu memberikan perkhidmatan yang mudah, tepat, selamat dan memuaskan. Keberkesanan pengangkutan sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara. Salah satu pencapaian ketara ialah dengan perancaran sistem taksi bermeter. Dengan adanya sistem tersebut, ia dapat memastikan semua taksi di negara ini dilengkapi meter bagi memastikan penumpang membayar kadar perjalanan yang selaras dan dikawal sedia. Bagi membuat pemeriksaan kenderaan persendirian dan komersial berumur 7 tahun ke atas, orang ramai kini mempunyai pilihan untuk membuat pemeriksaan di beberapa buah bengkel kenderaan swasta yang dilantik. Langkah tersebut memudahkan lagi orang ramai memilih perkhidmatan yang mereka kehendaki di samping dapat mengurangkan kesibukan di pusat pemeriksaan kenderaan di semua cawangan Jabatan Pengangkutan Darat. Satu lagi mercutanda kemajuan negara ialah penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Brunei yang diharap akan dapat memberi keselesaan dan kemudahan kepada para penumpang yang semakin meningkat.
Melalui penektarafan ini, pelancong dari luar negara akan dapat mengenali budaya dan keunikan negara dengan memberikan perkhidmatan yang efisien serta kemudahan-kemudahan terkini bagi memenuhi segala keperluan pelanggan. Kemajuan teknologi infokomunikasi ICT juga merupakan antara sektor yang dikenal pasti sebagai salah satu pembangkit utama dalam pembangunan negara. Kemajuan ICT mampu menyumbang kepada peningkatan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur. Dalam era globalisasi yang semakin canggih ini, ICT turut sama memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan dan perekonomian negara yang dinamik, kompetitif dan berdaya tahan. Dengan adanya sistem pengangkutan dan perhubungan yang efisien dan cekap, ia bukan sahaja akan memberikan keselesaan kepada rakyat dan penduduk negara, malah ia juga akan memudahkan perhubungan serta mobiliti dalam dan luar negara, di samping memberi kesan positif ke arah pembangunan ekonomi yang berdaya tahan seperti yang dihasratkan dalam Wawasan Negara 2035. Laporan Mazia Ajini untuk Berita RTV. Sesi persekolahan di seluruh negara bagi tahun ini akan bermula Selasa ini. Setentunya, para ibu bapa dan penjaga sibuk membuat berbagai persiapan bagi anak-anak yang akan memulakan sesi persekolahan bagi mengelak kesibukan membeli semua peralatan sekolah pada saat-saat akhir. Kedai-kedai menjual buku dan peralatan persekolahan ketika ini setentunya menjadi tumpuan para ibu bapa dan penjaga untuk mendapatkan buku. Kesibukan mendapatkan buku-buku dan peralatan persekolahan sudah mula dirasakan sejak awal bulan Disember lalu dan memuncak selepas warga perkhidmatan awam menerima pembayaran bonus tahunan pada 27 hari bulan tersebut. Pada masa inilah kedai-kedai buku akan menjadi tumpuan para pelanggan. Setentunya, para peniaga yang menjual peralatan persekolahan ia menawarkan harga istimewa. Melalui tawaran seumpamanya, ia memberikan kemudahan kepada ibu bapa untuk mendapatkan peralatan persekolahan anak-anak mereka. Actually ni keperluan sekolah which is important. So kami actually ada pelanggan berkira sangat on perbelanjaan buku ni. Beberapa buah kedai juga mempromosikan jualan back to school atau kembali ke sekolah. Jualan seperti ini sememangnya memberikan kelebihan kepada ibu bapa kerana ia menawarkan potongan harga yang menarik bagi pakaian, kasut dan beg sekolah. Kru RTB membuat tinjauan ke beberapa buah kedai yang menjual barang keperluan persekolahan. Sudah menjadi suatu kemestian bagi para pelajar, terutamanya kanak-kanak yang baru memulakan persekolahan untuk memiliki barangan persekolahan yang serba baharu. Dalam kegairahan membeli barangan keperluan, khususnya barangan persediaan menjelang persekolahan, para pengguna hendaklah bijak membuat pilihan harga yang berpatutan. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Berita utama dunia malam ini. Lebih 20 maut apabila sebuah bot pelancong terbakar di Indonesia. Polis Turki buru pelaku serangan bersenjata yang mengorbankan 39 orang di Istanbul.
23 orang terkorban dan 17 lagi masih hilang dengan sekitar 100 orang berjaya diselamatkan selepas kebakaran meranapkan sebuah bon membawa pelancong ke utara Kepulauan Ibu Negara Indonesia, Jakarta. Menurut jurucakap polis setempat, selain 5 kematian, 17 orang juga dilaporkan mengalami kecederaan. Ketua Agensi Mencari dan Menyelaman Hendra Sudirman berkata, 98 orang telah pun diselamatkan. Bor berkenaan, Zahra Express mengalami kebakaran sejurus meninggalkan Pelabuhan Muara Angke di Jakarta Utara awal hari ini akibat litar pintas penjana kuasa bot tersebut. Polis di Istanbul melancarkan buruan ke atas lelaki bersenjata yang mengorbankan sekurang-kurangnya 39 orang, kebanyakannya warga negara asing di sebuah klub selepas sambutan awal tahun baru. Suspek dikatakan melepaskan tembakan sekitar pukul 1.15 pagi waktu setempat, 1 jam selepas tahun baru, membunuh seorang pegawai polis dan orang awam sebelum memasuki klub tersebut dan melepaskan tembakan rambang. Menteri Dalam Negeri Turki Sulaiman Soylu berkata 15 atau 16 mangsa korban merupakan warga asing, namun hanya 21 mayat setakat ini telah dikenal pasti. Tambahnya 69 orang lagi berada di hospital dengan 4 daripadanya berada dalam keadaan kritikal. Serangan terbaru ini sekali lagi mengejutkan Turki ketika negara itu masih cuba pulih daripada cubaan rampasan kuasa dan beberapa siri serangan bom yang sebahagiannya dipersalahkan ke atas IS dan diperakui oleh kumpulan Kurdish. Majlis Keselamatan PBB sebulat suara meluluskan resolusi dan mengalu-alukan gencatan senjata perang saudara Syria yang ditaja Rusia dan Turki. Rusia dan Turki mengumumkan gencatan senjata minggu ini, iaitu gencatan senjata ketiga pada tahun 2016 dalam usaha untuk menamatkan perang yang memasuki hampir 6 tahun di Syria. Resolusi itu dibuat ketika pertempuran, pembedilan dan serangan udara di barat Syria memberikan ancaman kepada gencatan senjata yang baru dicadangkan tersebut. Resolusi itu juga mengalu-alukan rancangan untuk mengadakan rundingan yang akan berlangsung di Astana, Kazakhstan di antara kerajaan Syria dan penentang menjelang perundingan semula yang ditaja PBB di Geneva pada bulan Februari depan. Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata, rakyat Palestin telah mencapai resolusi bersejarah mengenai penempatan di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tuan Abbas membuat kenyataan tersebut masa satu acara di Bandar Ramallah, Tebing Barat, sempena ulang tahun penubuhan Parti Politik Fatah yang ke-52 tahun. Beliau berkata, beberapa hari yang lalu, mereka telah mencapai resolusi bersejarah di Majlis Keselamatan PBB mengenai penempatan dengan beberapa persetujuan antarabangsa. Resolusi tersebut menekankan rujukan antarabangsa dan menuntut Israel untuk menghentikan semua aktiviti penempatan dengan memutuskan ia melanggar undang-undang antarabangsa. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya dalam berita dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations, where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions.
diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Kembali bersama Berita Dunia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkata keupayaan nuklear negaranya semakin dekat untuk menguji pelancaran peluru berpandu balistik antara benua ICBM. Berucap semasa ucapan Tahun Baru, Tuan Kim berkata, penyelidikan dan pembangunan peralatan senjata secara aktif berkembang dan persediaan untuk melancarkan ujian roket ICBM berada di peringkat akhir. Walau bagaimanapun, berikutan pelancaran ujian peluru berpandu balistik Korea Utara masa tahun 2016, para pakar berkata negara itu masih jauh dari membangunkan peluru berpandu ICBM dan kepala peledak nuklear yang berkemampuan untuk mencapai Amerika Syarikat. 보지 못하고 공적 대결에서 살 길을 찾는 그네와 같은 반통일 4대 매국 세력이 Ahli Senat Republikan Amerika Syarikat John McCain berjanji untuk meneruskan sokongan kepada Kiev dalam menghadapi pencerobohan dari Moskow. Beliau berucap demikian ketika berada di timur zon konflik Ukraine. Tuan McCain merupakan salah seorang dari kumpulan daripada 27 ahli Senat Amerika yang menghantar surat kepada Presiden yang dipilih Donald Trump pada bulan lepas dengan menggesa beliau untuk bertindak tegas terhadap Rusia. Tuan Trump semasa kempennya memberikan isyarat bahawa beliau mungkin akan mengambil langkah lebih ringan dalam menangani isu Moskow dan berulang kali memuji kepimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kira-kira 20 orang dilaporkan terperangkap selama beberapa jam pada ketinggian kira-kira 38 meter di udara dalam kabin tertutup sebuah permainan di Taman Hiburan Barry Farm Non di selatan California, Amerika Syarikat. Usaha menyelamat memaksa pasukan penyelamat memanjat permainan tersebut untuk membantu mangsa yang terperangkap turun dengan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Taman Permainan berkenaan, permainan Sky Cabin itu terhenti pada waktu petang dan tiada kecederaan dilaporkan. Menurut laporan, seramai 17 orang menaiki permainan tersebut semasa kejadian berlaku. Tahun Baru 2017 disambut meriah di seluruh dunia dengan harapan dapat membawa keamanan, kestabilan dan kebahagiaan. Asia merupakan benua yang terawal menyambut kedatangan tahun 2017. Pertunjukan bunga api di beberapa bandaraya utama dunia turut dimeriahkan suasana sambutan Tahun Baru. Para penduduk Korea Selatan berhimpun di dataran Jeongnam, Seoul bagi menyaksikan kiraan detik jam waktu tengah malam. Ibu negeri Malaysia Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas diterangi dengan persembahan bunga api. Sementara di Tokyo, para penduduk menyambut Tahun Baru dengan tradisi melepaskan balon ke udara. Pertunjukan bunga api berwarna-warni juga menerangi langit malam di Hong Kong, China semasa sambutan Tahun Baru. Tahun 2017 merupakan ulang tahun ke-20 Hong Kong kembali ke China dan para pengunjung diberikan satu pertunjukan bunga api khas yang diberi nama Salute of the Sea.
Di benua Eropah, pertunjukan bunga api turut memeriahkan sambutan awal tahun baru. Di Sungai Thames, London, England, hampir 12,000 bunga api menyinari langit bandaraya berkenaan menyambut kedatangan tahun 2017 di samping kawalan keselamatan yang diperketatkan susulan serangan baru-baru ini di Jerman dan Perancis. Di Perancis sendiri, orang ramai berhimpun di Champs-Élysées bagi sambutan tahun baru untuk menyaksikan pertunjukan cahaya dan bunga api masa waktu tengah malam. Mesir juga tidak ketinggalan meraihkan awal tahun baru dengan pertunjukan bunga api dan detik kiraan jam 12 tengah malam disambut di Piramid Giza. Akhir sekali kita imbas dan renungkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad mengenai apa jua tindakan yang dilakukan hanya kerana Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.